Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Jadi kita masuk kepada bab ataupun pelajaran yang seterusnya di dalam kitab Safinatun Najah, faslun aqallul haidi yaumun wa lailah. Ini satu fasal, sekurang-kurangnya haid adalah satu hari dan juga satu malam. Maknanya berlaku haid kepada perempuan ini setiap bulan, berbagai-bagai keadaan, berbagai-bagai cara. Jadi yang pertama, sekurang-kurangnya haid satu hari satu malam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Ghalibnya orang perempuan yang datang haid ini setiap bulan, ghalib maknanya biasa, sama ada 6 hari ataupun 7 hari. Wa aktsaruhu khamsata asyara. Dia kata sebanyak-banyaknya haid itu adalah 15 hari dan juga 15 malam. Yauman bilayaliha. Maknanya 15 hari beserta dengan malamnya. 15 hari, 15 malam. Itu sebanyak-banyak haid. Wa aqallu tuhri. Dan sekurang-kurangnya bersih bainal haidataini, di antara dua haid, 15 yauman. Iaitu 15 hari. Okey, tadi sekurang-kurang haid itu satu hari satu malam. Biasanya 6 hari ataupun 7 hari. Kebanyakannya 15 hari, 15 malam. Hari beserta dengan malam, 15 hari, 15 malam. Jadi sekurang-kurang, dia hurai lagi, sekurang-kurang bersih di antara dua haid adalah 15 hari. Apakah ini masukkan bersih di antara dua haid? Contohnya bulan pertama keluar haid, bulan 1 keluar haid. Bulan 1 dengan bulan 3. Jadi tengah-tengah itu bulan 2. Jadi sekurang-kurang antara bersih antara dua haid itu 15 hari, 15 malam. Bersih maknanya suci tanpa haid. Kalau satu bulan tu ada 30 hari, bila bersih 15 hari, maka haidnya adalah 15 hari. Bila bersihnya 15 hari, maka haidnya adalah 15 hari. Kalau sekiranya satu bulan itu ada 30 hari. Wa ghalibuhu, dia kata arba'atun wa ashrun. Ghalibnya tempoh suci adalah 24 hari. Kalau 24 hari dalam sebulan suci, maka 6 hari dia keluar haid. Kalau sekiranya 24 hari itu dia suci, mana dalam sebulan tu ada 30 hari sebagai contoh. Kalau 24 hari itu dia suci, maka 6 hari itu dia haid. Ataupun dia kata salasatun wa ashruna yauman. Ataupun dia kata 23 hari. Kalau 23 hari suci, maka 7 harilah dia berada di dalam keadaan haid. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada had bagi tempoh sucinya haid. Okey, yang seterusnya, aqallun nifasi majjatun. Sekurang-kurang nifas maka adalah satu majjah, maknanya sekali pancut keluar. Maknanya bila melahirkan anak, dia terus keluar berserta dengan darah. Lepas tu dia berhenti dah. Dia berhenti dah. Wa ghalibuhu, ghalibnya adalah arba'una yauman, 40 hari. Darah nifas ini ghalibnya 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Yang paling banyaknya, sebanyak-banyak apa dia nifas ini adalah 60 hari. Okey. Kita telah belajar beberapa fasal, beberapa bab di dalam pengajian-pengajian yang lalu. Setelah perbahasan dan juga perbincangan kita di dalam bab-bab yang lepas, lalu musannif. Apa dia musannif ini, pengarang kitab ini, dia mengemukakan soalan. Dia nak tengok kita ingat ke tak ingat apa yang kita belajar.
di dalam pelajaran kita yang lalu. Yang keduanya, faham ke tak faham? Lalu dikemukakan soalan as'ilatun ala ma taqaddama. Soalan-soalan terhadap sesuatu yang telah kita belajar. An-najasatu thalathun. Ma hiya? Najis itu ada tiga perkara. Apakah yang dimaksudkan dengan najis itu? Kita dah sebut tiga tu kan. Tiga najis dan berserta dengan kaifiat cara menyucikan dia. Tuan-tuan di rumah boleh fikir, boleh kaji apakah jawapan terhadap soalan yang dikemukakan tadi. Najis itu terbahagi kepada tiga. Dan apa dia? Apa jenis najis itu? Mathili najasatan mughallazatan wa mukhaffafatan. Dia kata bagi contoh kepadaku najis mughallazah dan juga najis mukhaffafah. Najis mughallazah ni datang daripada mana? Dan mukhaffafah ni macam mana? Yang dimaksudkan dengan mukhaffafah. Law kana as-sabilu lam yablugh haulaini. Sekiranya kanak-kanak yang kecil yang tak sampai 2 tahun yata'amu labanal baqari, dia makan susu lembu. Dia kata makan di sini yang lebih sesuai minum lah. Tetapi kenapa disebut makan? Kerana dia boleh mengenyangkan bila minum susu lembu. Hal yu'tabar bauluhu najasatun. Adakah dikira air kencingnya najis mutawassitatun? Najis mutawassitah. Bayi lelaki, dia minum susu lembu, bukan susu ibu dia. Adakah air kencing dia dikira sebagai najis mutawassitah ataupun mukhaffafah? Saya ulangi soalan. Sekiranya seorang bayi yang belum sampai umurnya 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun ke atas dia tak kira minum susu ibu dia ke minum apa sahaja, tetap dikira najis mutawassitah. Ini najis bayi yang 2 tahun ke bawah. Dia minum susu lembu. Adakah dikira najisnya najis mutawassitah? Tuan-tuan boleh jawab. Okey. Hal baulus sabiyah minan najasatil mukhaffafah atau minal mutawassitah? Adakah najis bayi perempuan, tadi lelaki, adakah najis bayi perempuan, air kencing bayi perempuan dikira mutawassitah ataupun dikira mukhaffafah? Air kencing daripada bayi perempuan adakah dikira mutawassitah ataupun mukhaffafah? Soalan yang seterusnya, kaifa tathurul mughallazatu wal mukhaffafah? Bagaimana membersihkan najis mughallazah dan juga mukhaffafah? Bagaimana kaifiat bersih najis mughallazah? Najis mughallazah ni datang daripada apa kita sebut semalam? Daripada anjing dan babi. Dan bagaimana kaifiat untuk membersihkan najis mukhaffafah? Dan juga bagaimana nak membersihkan najis mutawassisah yang jenis ainiyah dan juga hukmiyah? Najis pula dia ada buat pecahan lagi, najis ainiyah dan juga hukmiyah. Jadi kedua-dua najis ini bagaimana kaifiat ataupun cara nak membersihkannya? Yang ini dah kita bincang, dah kita bahas, dah kita bentang semalam. Soalan yang berikutnya, mal farqu bainan najasatil ainiyati wal hukmiyah? Apakah perbezaan antara najis ainiyah dan juga hukmiyah? Kam muddah aqall al-haid wa ghalibuhu wa aktharuhu? Dia kata berapakah tempoh yakni masa sekurang-kurang haid? Sekurang-kurang haidnya berapa hari? Berapa masa? Dan biasanya berapa hari? Dan kebanyakannya haid itu berapa hari? Dan yang khususnya muddah sekurang-kurang suci, masa sekurang-kurang suci antara 2 haid. Masa antara sekurang-kurang suci antara 2 haid. Contohnya kita kata haid pertama dengan haid kedua. Haid pertama dengan
haid yang kedua itu, selang tu berapa hari yang suci, sekurang-kurang suci antara haid pertama dengan haid kedua. Mula-mula haid, lepas tu dia suci, lepas tu dia datang haid pula, tengah-tengah tu sekurang-kurang suci itu berapa hari antara dua haid. Dan seterusnya, berapakah masa sekurang-kurang nifas, dan kebiasaannya dan kebanyakan nifas. Maknanya kebanyakannya berapa tempoh hari yang paling panjang. Okey, itu di antara soalan-soalan yang perlu dijawab setelah kita telah mempelajari, membincangkan dan membahaskan tajuk-tajuk yang lepas. Tajuk yang seterusnya, faslun a'dzarus salati ithnan, an-naumu wan nisyan. Uzur-uzur sembahyang, maknanya uzur ni seseorang yang tak wajib sembahyang. Dia tak, kalau dia tak sembahyang, dia tak berdosa. Apa keuzurannya? Keuzuran di sini ada dua perkara, an-naumu wan nisyan. Yang pertamanya tidur dan juga yang keduanya lupa. Contohnya sembahyang subuh. Tidur punya tidur sampai pukul 8, pukul 9, pukul 10 baru terjaga. Maka habis waktu. Sepatutnya bila dah masuk waktu sembahyang, dalam tempoh waktu dia, wajib kita menunaikan sembahyang. Tetapi apabila seseorang itu tertidur, kita sendiri ke ataupun sesiapa sahaja tertidur, maka ketika itu dia tidak berdosa. Begitu juga orang terlupa sembahyang. Tetapi kalau orang jenis kaki sembahyang, biasa-biasa menjadi suatu amalan dia payah dia nak lupa sembahyang ni. Kok orang yang jarang-jarang sembahyang, boleh jadi lupa sembahyang. Jadi ketika lupa sembahyang itu dia tak berdosa. Bila dia teringat, tiba-tiba dah keluar waktu. Teringat waktu sembahyang, oh tadi tak sembahyang lagi. Tapi dah keluar dah waktu. Macam mana nak buat? Pertamanya kita nak sebut di sini orang yang tertidur. Orang yang lupa daripada sembahyang, dia tak sembahyang tu dia tak berdosa. Sebab tidur bukan termasuk daripada kalangan orang yang mukallaf. Begitu juga orang yang lupa. Sebab tu dalam Quran kata apa? Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kami hukum kami sekiranya kami lupa dan kami tersalah. Bagaimana cara kedudukan dua golongan ini, sama ada dia tertidur dan juga sembahyang dan juga lupa? Jadi dalam hadis Nabi SAW, Nabi telah bersabda, man nama 'anil salah aw nasiyaha fayusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur daripada sembahyang ataupun dia lupa sembahyang, fayusalliha idza dzakaraha. Bila dia teringat dia sembahyang, ataupun bila dia terjaga daripada tidur, walaupun dah habis waktu, terus sembahyang. Jadi orang kata, tak apalah, tunggulah sekali zuhur kang. Contohnya sembahyang subuh, bangun pukul 8, pukul 9 sebelum. Tak apalah, qada sekali zuhur kang, lepas sembahyang zuhur. Yang ni banyak orang buat. Lepas sembahyang zuhur, baru dia nak qada. Hukum dia haram, hukum dia berdosa. Sebab Nabi kata, fayusalliha idza dzakaraha. Bila dia teringat, terus sembahyang. Bila terjaga daripada tidur, terus sembahyang walaupun di luar waktu. Kerana perkara ini pernah berlaku kepada Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat radhiyallahu anhum. Bila mereka musafir di dalam satu peperangan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Bila musafir terlibat pula di dalam peperangan, sudah tentu badan penat letih. Lalu diamanahkan kepada Sayyidina Bilal untuk membangunkan orang, menjagakan orang sebelum masuk waktu subuh. Dan inilah maknanya kebiasaan usaha perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Sebab tu dia membangunkan orang, dia melakukan azan sebelum masuknya waktu subuh. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, inna bilalan yu'azzinu bilail kulu washrabu hatta yu'azzina ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal melaungkan seruan azan pada waktu malam, yakni sebelum masuknya waktu subuh. Malam maknanya tak masuk waktu subuh lagi.
Sebab apa? Dia ditugaskan oleh Rasulullah membangunkan orang di waktu subuh ni, maknanya 2 kali azan. Dia ada 2 muazzin. Azan pertama Bilal. Sebab apa dia membangunkan orang cepat sebelum masuk waktu subuh? Kerana supaya memberi peluang, kesempatan dan ruang kepada para sahabat yang duduk jauh daripada masjid. Sebahagian mereka menaiki kenderaan, ada yang berjalan kaki. Jadi sempat mereka bersiap. Ni mereka nak mandi ke, nak berwuduk ke, nak suci ke, sempat sama-sama menunaikan sembahyang Jumaat. Sebab di zaman Nabi SAW, sembahyang Jumaat itu macam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat itu macam sembahyang Jumaat, penuh masjid walaupun subuh. Yang tak pergi sembahyang Jumaat ni, subuh dengan Isya disebut dalam hadis adalah orang munafik. Athqalu 'alal munafiq. Suatu perbuatan yang sangat berat, sukar dan payah dilakukan. 2 sembahyang ini adalah bagi golongan munafik, iaitu sembahyang Isya dan juga sembahyang subuh secara berjemaah. Sebab apa? Sembahyang Isya ni dah gelap, sembahyang subuh pun masih gelap lagi. Orang munafik ni dia tak nak sesuatu amalan, sesuatu perbuatan dia orang tak tahu. Dia nak apa yang dia buat tu orang tahu, baru nampak orang beriman, nampak ciri sifat-sifat orang beriman, sebab nampak terang. Dia nak tunjuk kepada orang, yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riak terhadap kepada manusia, nak tunjuk amalan-amalan kepada manusia, mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Jadi kembali kepada cerita kita tadi, adapun Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia azan apabila masuk waktu subuh. Jadi saya nak ceritakan di sini bahawa Sayyidina Bilal sendiri terlupa, dia pun tak sedar nak membangunkan orang ketika tidur. Tiba-tiba dah matahari terpancar, matahari dah naik tinggi, menunjukkan waktu subuh telah habis. Jadi Rasulullah memerintahkan Bilal supaya melaungkan suruhan azan. Di sini menunjukkan bahawa walaupun dah habis waktu, boleh dilaungkan, masih disyariatkan, masih disunatkan melaungkan suruhan azan, walaupun dah habis waktu. Tetapi ini kita tengok keadaan lah. Sebab itu mereka berada dalam musafir, jauh daripada perkampungan ataupun tempat yang didiami oleh orang. Jadi kalau kita sekarang ni bangun lambat pukul 9, pukul 10 kita pergi azan, orang kata sembahyang apa? Menimbulkan kekeliruan. Yang ni tak sunat. Kalau dalam keadaan macam tu tak sunat, sebab menimbulkan kekeliruan. Orang kata ni sembahyang apa? Pukul 9 azan, pukul 10 azan. Yang ni mereka berada terpisah, jauh, terasing daripada orang. Dan saya nak bagi tahu mana Rasulullah bila terjaga daripada tidur sahaja, dia memerintahkan Sayyidina Bilal melaungkan suruhan azan, lalu serta-merta mereka menunaikan sembahyang subuh secara berjemaah, maka tidak ditangguh lagi. Okey. Yang kedua, di dalam hadis yang kita bacakan tadi, inna bilalan yu'azzinu bilail kulu washrabu hatta yu'azzina ibnu Ummi Maktum. Bila melaungkan suruhan azan di waktu malam membangunkan orang. Abdullah ibnu Ummi Maktum seorang yang buta, bila masuk waktu subuh baru dia azan. Jadi Rasulullah kata, kulu washrabu hatta yu'azzina ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah kamu. Makan apa? Makan sahur. Maknanya hadirin sekalian, waktu kita boleh makan sahur ini sampai dekat nak subuh. Seminit, 2 lagi, 2-3 minit nak masuk subuh, kita boleh makan lagi. Maka dekat-dekat nak masuk subuh kita berhenti. Nak ambil masa untuk kita gosok gigi, berkumur dan sebagainya. Maknanya selagi tidak masuk waktu subuh, waktu sahur masih ada. Sebelum masuk waktu subuh, berdasarkan kepada hadis yang dibacakan tadi, inna bilalan yu'azzinu bilail kulu washrabu hatta yu'azzina ibnu Ummi Maktum, boleh makan sampai dekat subuh. Masuk waktu subuh, habis dah waktu sahur. Adapun kemusykilan yang ditimbulkan ataupun diletakkan permasalahan ini di dalam kitab-kitab fiqh, ada waktu imsak. Waktu imsak sebenarnya, waktu imsak itu lebih kurang 50 ayat bacaan Al-Quran. Sebenarnya waktu imsak itu dulu kita faham, saya sendiri faham, tuan-tuan pun faham, waktu imsak tu waktu berjaga-jaga. Maknanya tak boleh makan dah waktu tu. Sebenarnya boleh makan lagi. Kerana di zaman Nabi SAW dan para sahabat, mereka digalakkan, diperintahkan oleh Nabi supaya makan, maknanya di penghujung waktu malam, maknanya dekat-dekat nak subuh, supaya tidaklah masa yang panjang itu kita mengalami kelaparan. Maknanya waktu lapar tu tak panjang.
Tetapi kalau dah makan pukul 4, pukul 3, pukul 2, kadang-kadang masa lapar tu panjang. Sebab itu, di dalam berdasarkan kepada sunnah Nabi, dia mempercepatkan waktu makan berbuka. Masuk saja waktu berbuka puasa, jangan tangguh, terus minum. Ataupun kita makan. Dan di penghujung waktu sahur itu, maka yang tu digalakkan. Dekat-dekat nak masuk subuh tu kita makan. Tapi jangan terlalu dekat lah. Sempatlah nak makan nasi ke sepinggan dua kan. Sempat. Maknanya bukanlah terlalu dekat sangat 2-3 minit tu. 2-3 minit tu kita berhenti, nak bagi peluang untuk kita gosok gigi, berkumur dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya waktu imsak itulah, maknanya waktu yang orang anggap waktu berjaga-jaga tak boleh makan dah. Sebenarnya boleh makan lagi. Maka waktu itulah waktu yang paling sesuai makan. Sebab apa? Sebab lepas kita makan seminit dua, dah masuk waktu subuh. Maka seminit dua itulah membolehkan kita membersihkan mulut, berkumur dan sebagainya. Jadi dalam masalah isu sahur ini, dia suruh yang maknanya penghujung malam. Kembali kepada tajuk yang kita bacakan tadi, uzur sembahyang ini adalah dua. Pertamanya tidur, yang keduanya lupa. Yang keseterusnya, faslun, syurutus salati thamaniyatun. Syarat sembahyang itu ada 8 perkara. Taharatul hadatsaini al-asghari wal akbari. Bersih ataupun suci daripada dua hadas, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Wa taharati 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makani. Dan juga bersih najis, bersih dia kata daripada najis pada pakaian, badan dan juga tempat. Tadi dia kata bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil mewajibkan wuduk, hadas besar mewajibkan mandi. Dan pakaian kena bersih daripada najis. Pakaian kita, badan kita dan juga tempat sembahyang. Tempat sembahyang ini maknanya tempat yang 7 anggota kita terkena kepada bumi ataupun lantai. Contohnya apa dia? Kalau kita sujud, maka 7 anggota kena lantai kan? Maka bawah tapak tangan itu tak boleh ada najis lah. Tangan kita, dahi kita, 2 lutut dan 2 kaki kita tak boleh kena najis. Adapun bila kita sembahyang di atas sejadah, ini kaki kita, tengah-tengah ni ada najis, maka sah kita sembahyang. Sebab badan kita tidak berhubung dengan najis. Tengah-tengah ni ada tek cicak umpamanya. Jangan tengah sembahyang tu terkena dia, maka dia berada di tengah-tengah kaki. Jadi dia sembahyang kita sah. Yang dimaksudkan tempat di situ, tempat yang kita sentuh bumi. Bila ada najis di situ, maka tak sah sembahyang kita. Tetapi bila kita turun, tadi kita kata tu duduk atas najis, tu tak sah sembahyang, kena mengelak lah. Ataupun ketika kita sujud, bawah perut kita tu ada najis, tak kena kita, maka sembahyang kita sah. Walaupun najis itu berada di atas sejadah kita. Yang dimaksudkan 7 itu makna yang jangan terkena najis kepada 7 anggota yang disebutkan tadi. Okey, yang seterusnya, wasitrul aurati, menutup aurat. Di antara syarat sah sembahyang yang seterusnya adalah menutup aurat. Wastiqbalul qiblati, ini benda-benda wajib ni. Maknanya menghadap kiblat. Sebab ini ada dalil dalam Quran, ada dalil daripada hadis Nabi, bila sembahyang mesti menghalakan dada kita ke kiblat. Wa dukhulul waqti, mesti masuk waktu, jangan sembahyang di luar waktu, tak sah. Sebab inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu bagi orang yang beriman waktu yang telah ditetapkan. 5 waktu sembahyang itu waktu dia dah ditetapkan. Allah Subhanahu Wa Taala arahkan malaikat Jibril supaya mengajar Nabi SAW waktu-waktu sembahyang. 5 waktu ni diajar oleh malaikat Jibril. Sebab tu tak boleh sembahyang di luar daripada waktunya. Wal ilmu bi fardiyatiha, kita tahu tentang kewajipan sembahyang. Wa alla, benda-benda hak fardu dalam sembahyang ni apa dia? Kita kena tahu. Sebab dalam sembahyang dia ada benda yang fardu kita kena buat. Ada sunat ab'ad, ada dipanggil sunat hay'ah, kena boleh membezakan. Wa alla ya'taqida faradan min furudiha sunnatan. Jangan iktikad hak fardu tu tukar jadi sunat.
Tak, dia kena boleh bezakan. Wajtinabul mubtilat, dan menjauhkan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Daripada tajuk yang besar ini akan diperincikan, selepas daripada ini akan diperincikan. Okey. Al-ahdatsu ithnani asgharu wa akbaru. Hadas itu terbahagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Al-asgharu ma aujabal wudu'a. Hadas yang kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkan wudu. Wal akbaru ma aujabal ghusla. Dan hadas besar itu sesuatu yang menyebabkan kena wajib mandi. Okey, yang seterusnya. Syarat yang seterusnya menutup aurat kan? Lalu diperincikan aurat lelaki, aurat perempuan dan juga aurat hamba. Aurat hamba. Al-auratu arba'un. Aurat itu terbahagi kepada 4. Auratul rajuli mutlaqan wal amati fi shalah ma baina surrati wa rukbati. Iaitu aurat lelaki dan juga aurat hamba perempuan, iaitu di antara pusat dan lutut ketika sembahyang orang lelaki ni. Jadi ketika dia sembahyang, sebab tu kadang-kadang orang silap faham terhadap masalah fiqh ni, aurat lelaki pusat dengan lutut ketika sembahyang. Itu apabila dia sembahyang, sama ada dia sembahyang seorang diri ataupun sama-sama lelaki ataupun dengan ahli keluarganya. Tetapi bila dia sembahyang dalam keadaan orang yang ajnabi, yang bukan muhram, dia tengok badan dia, yang tu tak boleh. Hukum dia haram, berdosa. Maknanya seseorang perempuan yang sah dia kahwin, haram tengok badan dia. Aurat ini dalam sembahyang, kalau dia sembahyang seorang diri ataupun dia sembahyang ahli keluarga dia saja yang nampak ataupun sama-sama lelaki. Adapun dengan perempuan yang sah dia kahwin, seluruh badan. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Sebab ramai orang duk mengaku mazhab Syafi'i kan. Sebab itu kita tengok amalan kebanyakan dalam masyarakat kita, sama ada ustaz ke, tok lebay ke, tok imam kampung ke, bila ada tetamu perempuan datang ke rumah dia dalam keadaan dia tak pakai baju, dia tengah sapu sampah ke, mesin rumput ke, dia bergegas pergi cari kopiah, pari songkok, baju dia tak pakai. Sedangkan kopiah songkok ni, tutup kepala ni sunat, yang wajib ditutup badan. Sebab tu kita tengok orang perempuan, bila ada tetamu perempuan datang ke rumah dia cari kopiah, cari songkok, baju dia boleh sembang dalam keadaan tak pakai baju. Ini tak betul. Pusat dengan lutut itu ketika berhadapan dengan siapa? Ni ambil perhatian Tok Lebay ni. Tok Haji, Tok Lebay ni ambil perhatian. Banyak sangat terjadi. Misi rumput depan rumah tak pakai baju, sapu sampah tak pakai baju. Dia berdepan dengan tetamu perempuan yang sah dia kahwin, dia tak pakai baju. Hukum dia haram. Hukum dia haram. Hak kopiah tu tak payah pakai, tak apa, itu sunat. Yang dia duk kalut, yang dia duk sibuk tu kopiah tu, bukan sibuk nak tutup dia punya badan. Dah lah perut borai, tak ada exercise. Bulan puasa ni kurang sikit lah perut borai tu, tayang kat orang. Dalam keadaan pusat pun terdedah. Kadang-kadang dia angkat sikit pada pusat, tetapi badan dia terdedah. Seolah-olah comel sangatlah badan dia tu. Bulan puasa ni kita tak sebut nama kan, memang tak boleh gumpat, tak boleh kata kan, kita sebut secara umum. Lain kali jangan buat macam tu, aib. Satu keaiban. Lebih-lebih lagi Tok Lebay yang buat perangai macam tu, sebab banyak sangat kita tengok. Dia duduk misi rumput, sampah-sampah depan rumah, dia tak pakai baju. Jadi orang yang sah kahwin dengan dia tu nampak aurat dia. Tengok, sebab dia kata pusat aurat lelaki ni, aurat lelaki pusat dengan lutut. Itu yang dia faham. Semua kita kena tahu ketika kita berhadapan dengan siapa. Okey. Yang seterusnya, dia kata fi shalah, di dalam sembahyang tadi, ma baina surrati wa rukbati wa auratul hurri wa auratul hurrati fi shalah jami'u badaniha ma baina siwal wajhi wal kafain. Adapun perempuan yang merdeka, maknanya bukan hamba lah, ketika aurat dia ketika sembahyang seluruh badannya kecuali muka dan pergelangan tangan.
Sebab ada di dalam mentafsirkan ayat Quran wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Di dalam ayat di dalam surah Nur ini, ma zahara minha apa maksud? Lalu ditafsirkan di dalam hadis al-wajhu wal kaffani, muka dan pergelangan tangan. Jadi muka ini berdasarkan pendapat yang rajih dia bukan aurat. Walaupun dalam mazhab Hanafi, sebahagian besar dari pandangan dalam mazhab Hanafi, maknanya muka perempuan ini adalah aurat. Sebab tu mereka pakai purdah, burqa ataupun jilbab kan. Jilbab yang difahami sebenarnya adalah pakaian yang melabuhkan pakaian lebih pada bawah dada. Tetapi orang Melayu kita terjemahkan jilbab itu purdah, bukan. Jadi purdah ni ataupun burqa dia tutup nampak mata je. Muka tak boleh nampak. Itu sebahagian daripada pandangan ulama kata muka aurat. Tetapi pendapat yang rajih sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam mentafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, mereka tidak menzahirkan tubuh badan mereka melainkan sesuatu yang telah zahir, iaitu al-wajhu wal kaffani, muka dan pergelangan tangan. Jadi ketika sembahyang mereka kena tutup seluruh badan. Wanita yang merdeka. Wa auratul hurrati wal amati, wa auratul hurrati wal amati inda ajanibi jami'ul badani inda maharimiha. Dia kata aurat maknanya perempuan yang merdeka tadi kan. Maknanya kita sebutkan tadi bahawa seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan, muka dan pergelangan tangan. Okey. Adapun sama-sama perempuan pula. Wa inda maharimiha, dan juga di sini wan nisa'i baina ma baina surrati wa rukbati. Perempuan sama perempuan maknanya pusat dengan lutut. Aurat dia pusat dengan lutut. Itu pula sama-sama Islam. Tetapi kalau sekiranya bersama dengan berhadapan dengan perempuan yang kafir, ini kita sebut dalam mazhab Syafi'i ya. Bersama dengan perempuan yang kafir, seluruh badan juga tak boleh dedahkan badan dia. Faslun. Ini satu fasal lagi. Arkanus salah sab'ata asyara. Rukun-rukun sembahyang ada 17. Sebahagian kitab kata ada 13. Di sini ada 17. Sebenarnya tak ada perbezaan. Yang berbezanya kerana kalau yang 17 itu bab tomak ninah itu diulang beberapa kali. Setiap satu rukun disertakan dengan tomak ninah. Setiap satu rukun disertakan dengan tomak ninah. Itu yang jadi dikira sampai 17. Adapun sebahagian kitab sebut 13 betul. Disebut tomak ninah tu sekali ya. Dia tak ulang sampai beberapa kali. Al-awwalu an-niyah. Yang pertamanya kena niat. Di manakah dalil ulama-ulama Syafi'i meletakkan niat itu adalah merupakan salah satu daripada fardu rukun sembahyang? Sebab innamal a'malu binniyat ataupun innamal a'malu binniyah. Setiap amalan itu didasari dengan niat. Jadi daripada hadis inilah diambil dalil oleh ulama-ulama Syafi'i kita kata kena ada niat dalam sembahyang. Begitu juga puasa, zakat, haji dan sebagainya. Cuma kalau kita bahas dengan lebih lanjut dan juga lebih terperinci, hadis yang berkaitan dengan niat ini adalah hadis bukan masalah bab sembahyang. Hadis berkaitan dengan masalah hijrah. Hadis yang berkaitan dengan masalah hijrah bukan sembahyang. Hijrah itu berlaku setelah 3 tahun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefarduan sembahyang. Selepas 10 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah ni dijemput oleh Allah Ta'ala akan Nabi SAW naik Isra Mi'raj selepas 10 tahun. Maknanya selepas 3 tahun pula, selepas 3 tahun naik ke langit, baru didatangkan, baru arahan oleh Allah Ta'ala supaya Nabi berhijrah ke Madinah Munawwarah. Mari hadis ni ada cerita lah sebagaimana yang tuan-tuan duk belajar tu. Sebab ada di kalangan orang yang berhijrah ni, dia pergi hijrah tu ada yang nak berniaga, ada yang nak cari peluang perniagaan, bercocok tanam di Madinah.
buka ruang-ruang ekonomi baru, peluang ekonomi yang baru setelah mereka berhijrah. Ada di kalangan mereka itu yang nak berkahwin dengan perempuan yang dikenali dengan Ummul Qais. Jadi Nabi nampak lain ni. Ada yang hijrah kerana Allah dan Rasul, ada yang hijrah kerana dunia. Sebab tu mari hadis ni, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hanya sahaja setiap amalan itu adalah didasari dengan niat. Barang siapa yang niat kerana Allah dan Rasul, dia dapat pahala di sisi Allah dan mendapat keredaan daripada Rasul. Dan barang siapa yang berhijrah kerana perempuan yang nak dikahwini akannya, maka dia dapat kahwin dengan perempuan tu. Muhajir Ummul Qais ini dia dapat kahwin dengan Ummul Qais. Ummul Qais bagi syarat, nak kahwin dengan aku boleh, tapi kena sama-sama hijrah dengan aku pergi ke Madinah. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia, dia dapatlah dunia yang dia idam-idamkan, dunia yang dia niat. Jadi secara kesimpulan, hadis berkaitan dengan niat ini bukan cerita bab semayang. Jadi kalau kita nak tanya, adakah Rasulullah yang semayang sebelum datangnya hadis hijrah ini, Rasulullah dan para sahabat semayang, adakah mereka tidak ada niat? Jawapannya dah ada niat. Sebab niat itu adalah merupakan lintasan hati. Sebab itu di dalam mazhab Hanafi, orang tengah duk ambil semayang tu, dan juga tengah duk ambil semayang dan tengah duk berjalan nak pergi semayang tu, dikira pakai niat dah. Sebelum dia duduk atas sejadah, atas tikar semayang, atas tempat semayang, dalam perjalanan tu dia pergi dalam kepala dia, dalam hati dia, memang dia niat nak semayang. Dia kena niat dah tu. Bila dia nak semayang, dia tahu nak semayang apa. Zuhur ke, asar ke, maghrib, isya ke. Jadi bab niat ni jangan pening. Walaupun dalam kitab kita kena ada niat. Niat itu rukun. Itulah yang dimaksudkan dengan niat. Dan ulama hadis dia tak bahas masalah niat ini tentang qasa' ta'arud ta'yin. Sebagaimana yang kita fahami, niat itu maknanya dipanggil pada qasad, sahaja aku semayang. Sahaja aku semayang kan. Ta'arud maknanya fardu. Ta'yin fardu apa? Dibahas lagu tu. Ulama hadis tak bahas lagu tu. Dia bahas tentang niat ini, bagaimana kita kena usaha bersungguh-sungguh di dalam nak melakukan sesuatu ibadat, kena ada keikhlasan kepada Allah. Macam mana nak cari bagi jadi ikhlas tu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan melakukan sesuatu ibadat dengan tulus ikhlas. Bagaimana nak bagi jadi ikhlas? Setiap amalan, puasa, zakat, haji, semua ibadat. Ini duk kira tang usalli, duk bahas hak tu jadi pening tu. Hak ikhlas tak ikhlas belum tentu lagi. Duk jadi rumit, duk jadi susah tang masalah duk nak takbir tu. Sebab tu selalu berada dalam masyarakat, bila orang terlalu ketat dengan masalah fiqh ini, fiqh satu pandangan, fiqh satu mazhab ni, dia menyebabkan dia jadi susah semayang. Takbir 5-6 kali. Kita ingat takbir semayang jenazah. Semayang raya ke? Tak. Semayang 5 waktu takbir berkali-kali. Bukan kata orang awam biasa, ustaz-ustaz pun banyak takbir banyak kali. Duk Allah, Allah, Allah. Tak dapat-dapat. Apa maksud dapat tu? Tak masuk niat. Apa maksud niat? Dia kata tak dapat-dapat. Apa benda yang dia nak dapat? Tak masuk niat. Apa benda yang tak masuk? Sebenarnya, niat itu, semua orang ada niat. Yang tak ada niat ini, ulama-ulama bahas, orang tidur dia tak ada niat. Orang gila, orang pitam, kanak-kanak yang kecil, yang tu jenis tak ada niat. Dia tak tahu apa yang dia buat. Orang tidur, orang pitam, orang gila, kanak-kanak yang kecil. Ada pun orang dewasa, orang tua macam kita ni, sudah tentu sesuatu benda yang kita nak buat mesti ada lintasan. Lintasan itulah yang disebut sebagai niat. Hak duk orang semayang wah-wah ni kena belajar betul-betul, kena faham betul-betul apa maksud niat. Okey, jelas maksud niat tu apa dia. Sebab tu saya sebut tadi, kalau nak ambil hadis ni, hadis innamal a'malu binniyat, nak masukkan dalam bab semayang tak tepat. Sebab hadis itu berkaitan dengan hijrah, bukan berkaitan dengan semayang. Jadi sebenarnya Rasulullah dan para sahabat sebelum datang hadis ni pun memang mereka semayang ada niat. Niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takbiratul ihram. Allahu akbar. Dia tak boleh Allahul azim, Allahul aziz, tak boleh. Dalam mazhab Syafi'inya, kena takbir itu mesti Allahu akbar. Kerana itulah lafaz yang dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Cuma nak angkat tangan, tak angkat tangan tu pulanglah. Allahu akbar, tegak aja boleh.
Ataupun terpulang bila dah angkat tu kita nak letak atas dada, bawah dada pusat, ataupun luruskan. Dia ada 4 cara irsal. Letak atas dada, bawah pada dada, bawah pada pusat, dan lepaskan. Itu dibincangkan di dalam pengajian-pengajian hadis dan juga fiqh. Okey. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Al-thalithu al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardi. Yang syarat yang ketiga kena berdiri. Tak boleh duduk. Orang duduk sembahyang atas kerusi tu, kena belajar betul-betul buat sembahyang ni. Dia sebelum dia sembahyang, sebelum dia takbir, dia boleh berdiri lama. Berdiri lama, start motor, berlari lagi. Tiba-tiba masa sampai dalam masjid, sampai dalam surau, ambil kerusi, terus duduk takbir. Tak sah sembahyang. Tengok dah dalam 4 mazhab tak sah sembahyang. Sebab syarat takbir mesti berdiri. Walaupun dia tak larat, masa nak takbir tu kena berdiri dulu. Allahu Akbar, dah tak mampu, baru duduk atas kerusi. Ini awal-awal duduk terus takbir. Saya dah bentangkan perbahasan isu ini. Masalah jangan permudahkan. Kena berdiri dulu. Maka dia berdiri, dia mampu tadi. Dia berlari pun boleh, berlompat, berjoget boleh. Tiba-tiba nak sembahyang, dia duduk pula. Kalau dia uzur, takbir tu mesti kena berdiri dulu. Lepas tak mampu, dalam keadaan tak mampu tu, baru dia duduk. Begitulah seterusnya. Tiba-tiba dah duduk tu sihat balik. Dia kena bangun balik. Bukan terus duduk sampai bagi salam. Yang tu tuan-tuan boleh tengoklah perbahasan kita yang lama-lama. Kita tak nak ulang. Jadi sebab kita nak bincang isu lain. Okey. Yang seterusnya, Ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Baca Fatihah. Itu fardu dan salah satu daripada rukun. Berdasarkan kepada hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, wa man lam yaqra' bi Fatihatil kitab fa salatuhu khida'un. Tidak ada sembahyang seseorang yang tak baca surah Fatihah. Dan barang siapa yang tak baca surah Fatihah, maka sembahyang dia cacat ataupun rosak. Jadi dalam ulama-ulama Syafi'i mentafsirkan la salata nafius sihah, tak sah sembahyang. Mazhab Hanafi mentafsirkan la salata nafiul kamal, sembahyang masih sah. Dalam mazhab Hanafi, sembahyang masih sah walaupun tak baca Fatihah, tetapi kurang pahala. Sebab berdasarkan pada hadis ni, hadis suruh baca. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, baca mana-mana ayat, 3 ayat, mana-mana surah, sah sembahyang. Tak semestinya surah Fatihah. Tak semestinya surah Fatihah. Mereka ambil dalil daripada faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah sesuatu yang memudahkan kamu daripada Quran. Jadi apa-apa ayat je lah. Ni kita tengok cara ulama istinbat hukum. Mazhab Syafi'i kita tak sah kalau tak baca Fatihah. Mazhab Hanafi kita sah. Macam mana ni? Boleh benda khilaf, tetapi boleh beza terlalu ketara antara sah dengan tak sah. Saya teringat ada soalan orang tanya semalam. Bila saya membahaskan masalah tawassul, ada tawassul yang masyru', yang ada dalil daripada Quran hadis, ada tawassul yang tak masyru', dan ada tawassul yang khilaf. Yang tawassul khilaf ini, ulama-ulama yang kata pendapat yang kuat, yang rajih itu kata haram. Yang khilaf ini, tawassul yang khilaf itu, tawassul kepada orang yang mati, orang yang soleh itu, yang tu khilaf. Ulama-ulama yang tak setuju dia kata haram. Lalu soalan kata, macam mana benda haram boleh jadi khilaf? Nak bagi tahu cara pendalilan. Yang kedua, cara memahami dalil. Cuma bila ada saya sebut semalam, saya dah bentang dengan panjang lebar telah masalah tawassul. Hak tak ada dalam Quran hadis, jangan. Kita lebih setuju sangat pegang kepada haram. Walaupun ada orang kata boleh. Sebab bila awak mari qaulullah, qaulur rasul, kena tinggalkan qaulun nas, qaulu ahadin, kena tinggalkan perkataan pendapat mana-mana orang. Jadi yang kita nak pegangnya qaulullah, qaulur rasul. Hak tu yang paling tepat, paling betul, paling kuat. Okey, kembali pada apa yang kita bincangkan tadi, baca Fatihah. Maknanya dalam mazhab Syafi'i wajib, dalam mazhab lain kata apa-apa ayat pun boleh kita baca. Dan bagi ulama yang kata wajib pula baca Fatihah ini, mereka khilaf pula. Contohnya sembahyang 4 rakaat. Adakah keempat-empat rakaat ni kena baca Fatihah? Pendapat pertama kata rakaat pertama je kena baca Fatihah. Memang kena baca Fatihah. Rakaat pertama je. Pendapat yang kedua kata 2 rakaat je kena baca Fatihah. Pendapat yang ketiga kata pendapat 3 rakaat je kena baca Fatihah.
rakaat terakhir ni terpulang nak baca Fatihah ke nak baca apa. Sebagian ulama pula berpendapat punya luasnya perbahasan ilmu fiqh ni, kalau hak kata wajib, adakah keempat-empat rakaat ni kena kata wajib? Tak. Sebagian ulama kata memang wajib baca Fatihah, tapi untuk rakaat pertama je. Rakaat kedua, ketiga, keempat baca surah apa pun tak apa. Pendapat yang kedua pula, 2 rakaat ni kena baca Fatihah, yang lain surah apa pun tak apa. Pendapat yang ketiga kata 3 kena baca Fatihah, surah lain apa pun tak apa. Yang keempat ni kata keempat-empat ni kena baca Fatihah. Perbahasan ni tuan-tuan boleh tengok Aujazul Masalik ataupun di dalam Al-Abwab wa Tarajim. Itu dibahagikan dengan lebih panjang. Yang keseterusnya, rokok rukun berserta dengan tumaninah. Yang ketujuh, i'tidal berserta dengan tumaninah juga. Sami Allahu liman hamidah. Jangan terus sujud. Sami Allahu liman hamidah. Relax dulu, berhenti sebentar. Tumaninah ni sekadar bacaan subhanallah. Sekadar bacaan, bukan dia nak bacaan tu sunat. Sekadar kita masa sekadar subhanallah. Begitu juga orang yang duduk dia rokok subhana rabbiyal azim itu. Itu sunat. Sujud subhana rabbiyal a'la, tapi dia nak masa sekadar kita sebut subhanallah. Itu dipanggil tumaninah. I'tidal, yang ke-8 berserta dengan tumaninah. Sebab tu saya sebut tadi 17 tu diulang beberapa kali tumaninah. Yang ke-9 sujud 2 kali. Sujud, duduk antara 2 sujud semula. Yang ke-10 tumaninah. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Okey, dia kata apa? Sujud 2 kali, lepas tu tumaninah. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 tumaninah. Yang ke-13 tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk tasyahud akhir. Maknanya tasyahud akhir dia mesti dalam keadaan duduk, berdiri tak boleh. Tasyahud akhir, tahiyat akhir wajib. Duduk itu juga adalah wajib. Bila sebut duduk, sama ada dia nak duduk secara iftirash ataupun duduk tawaruk terpulang. Dalam mazhab Syafi'i dibezakan, tahiyat awal duduk secara iftirash, tahiyat akhir tawaruk. Dalam mazhab Hanafi, kedua-duanya adalah iftirash. Dan ada pendapat yang ketiga-tiganya adalah kedua-duanya adalah tawaruk. Tawaruk ni duduk macam tahiyat akhir. Iftirash duduk macam tahiyat awal. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia bezakan tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawaruk. Jadi Nabi semua pernah buat berbagai cara. Dan yang ke-15, al-khamisu asyara as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu bila Allahumma salli ala Muhammad, perlu tak sebut sadina? Tak perlu. Sebab Nabi ketika mengajar akan sahabat tentang selawat, dia tak sebut sadina. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ke-16 adalah salam. Assalamualaikum. Salam, paling itu sunat. Kanan, kiri. Maknanya assalamualaikum itu wajib. Bagi salam itu wajib. Paling kiri kanan adalah sunat. Yang ke-17 adalah tartib. Tartib ni yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Okey, itu bacaan kitab fiqh kita. Kita masuk perbincangan bab persoalan kemusykilan yang berkaitan dengan masalah puasa berdasarkan kepada kitab Fatwa Yusuf Qardawi. Yang keseterusnya, tajuk perbahasan yang keseterusnya, suntikan di dubur dan menggunakan ubat roket ketika berpuasa. Jadi orang tanya soalan kepada dia, bolehkah berbuka puasa jika disuntik di bahagian urat leher? Urat leher dan anggota tubuh, mana-mana tempat di tubuh badan kita. Bagaimana pula jika disuntik di dubur ataupun menggunakan minyak ataupun ubat roket di saluran dubur kerana penyakit buasir. Penyakit buasir dan sebagainya. Suntik ini melalui urat dalam tubuh badan kita, leher kita, ataupun masuk ubat melalui dubur. Adakah perkara ini termasuk di dalam bab ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa? Jawapannya, semua orang mengetahui tentang pengertian puasa secara ringkas. Puasa ialah menahan diri daripada makan, minum dan jima. Semua ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Semua orang tahu tegahan-tegahan ini. Orang-orang Arab pada permulaan zaman Rasulullah SAW
telah memahaminya dan tidak perlu kepada makna ataupun pengertian yang lebih mendalam. Dalam Quran cerita puasa macam ni, hadis macam ni, orang Arab pun faham. Puasa tu apa dia? Puasa itu menahan diri daripada makan, minum dan juga jima. Itu makna puasa. Cuma dalam hadis sebut satu lagi, perkara yang membatalkan puasa ditambah muntah dengan sengaja. Ingat tuan-tuan, yang ada dalam Quran hadis ni, kalau kita tengok kan, makan, minum, jima dan juga muntah dengan sengaja. Selain daripada 4 perkara ni semua khilaf. Bila khilaf tu dah tak kuat dah. Contohnya masuk sesuatu ke dalam rongga. Ni tak dalam hadis. Cuma ulama ambil sipi-sipi. Sipi ni meh-meh daripada dalil hadis, bukan tepat. Bukan tepat. Iaitu dalam hadis yang berkaitan dengan masalah berwuduk. Baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kamu ketika beristinsyaq. Istinsyaq apa dia? Masukkan air ke dalam lubang hidung. Memang sunat mudmadah, istinsyaq ni sunat. Sebelum kita perkara-perkara sunat, sebelum kita mengambil air sembahyang ni, basuh tangan, kita kumur masuk dalam hidung. Masuk air dalam hidung ni dipanggil istinsyaq. Bagus tuan-tuan kalau kita aman untuk mengurangkan resedung. Tak payah kita jumpa bomor resedung. Kita buat sendiri je. Ketika ambil sembahyang tu masuk betul-betul. Bila masuk dalam lubang hidung, air dalam lubang hidung dipanggil istinsyaq. Balik kena masuk sungguh-sungguh, sedut betul-betul. Sampai jadi pedih, sampai sakit tu kan. Dia dapat mengeluarkan lendir-lendir yang ada dalam hidung kita dan rongga dalam kepala kita. Dia suruh balik. Illa an takuna shaiman, kecuali dalam keadaan kamu berpuasa. Di sini ulama bahas. Ketika dalam puasa tak boleh istinsyaq ke ataupun tak boleh baligh. Bulan puasa boleh nak masuk air dalam lubang hidung. Ataupun boleh masuk tetapi jangan baligh, jangan bersungguh-sungguh. Hasil daripada hadis tu, mereka ihtimal daripada hadis itu. Jadi sebahagian ulama kata bulan puasa tak boleh masuk air dalam lubang hidung. Illa an takuna shaiman, kecuali dalam keadaan kamu berpuasa. Dalam keadaan berpuasa tak boleh baligh ke, tak boleh istinsyaq. Jadi daripada hadis ni ulama kata tak boleh istinsyaq. Bila tak boleh istinsyaq, maka sebab apa tak boleh istinsyaq? Kerana memasuk sesuatu di dalam rongga. Dia faham lagu tu. Maknanya suatu ijtihad, suatu pandangan ihtimal dipanggil, ramalan. Sebenarnya dalam hadis itu nak sebut bukan kata berkaitan dengan masalah batal puasa, cuma jangan baligh. Jangan baligh. Ini di antara perkara-perkara yang dapat memakruhkan, yang menjadikan puasa itu makruh, bukan menyebabkan puasa itu batal. Hak batalnya sebut dalam Quran hadis tadi. Kalau Quran campur dengan hadis 4 perkara tadi. Yang lain tak termasuk. Okey. Kemusykilan yang seterusnya, puasa orang yang meninggalkan sembahyang. Selalu orang duk ceramah nak letak pahala puasa kat mana? Sebab sembahyang itu dianggap sebagai tiang. Bila orang tak sembahyang, dia kata bahawa puasa pun tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya macam mana? Dia sembahyang memang wajib, sebagaimana yang kita ketahui dalil dari Quran hadis wajib sembahyang. Tapi bab puasa ni bab lain. Sebab itu dalam Quran sebut apa dia? Di sini Yusuf Qardawi mengenengahkan beberapa ayat Al-Quran. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala urusan kecil dan maupun yang besar adalah tertulis. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maknanya kalau sembahyang, dia buat sembahyang dia dapat pahala. Puasa pun sama. Bagi seseorang yang tak sembahyang, berdosa dia tak sembahyang. Tapi puasa tu dapat pahala tak? Dapat pahala. Sebab itu bab lain. Tetapi setelah di akhirat besok dia nak masuk syurga, kena seksa dululah. Kena seksa dulu sebab dia meninggalkan sembahyang. Tapi bab pahala puasa tetap dapat. Tak boleh dikaitkan dia tak sembahyang, dia puasa pun tak dapat pahala. Begitu juga orang yang tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak haji, tiba-tiba dia buang sampah di tengah jalan. Imatatul aza anit tariq. Dia buang sesuatu halangan di jalan. Maka dia dapat pahala. Sembahyang dia tak sembahyang, tak puasa, tengok sampah dia buang, tengok sesuatu kekotoran dia bersihkan, maka dapat pahala juga. Sebab barang faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah.
Barang siapa yang membuat satu kebaikan walaupun kecil akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi maknanya yang bagi pahala Allah, bukan orang. Orang nak kata tak dapat pahala, itu andaian dia. Yang bagi pahala Allah, dan bila nak dapat pahala, dia mesti ada dalil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Nak menentukan pahala ini, hadirin sekalian, sesuatu perbuatan yang ada dalil daripada Quran ataupun ada dalil daripada hadis Nabi SAW. Menentukan pahala bukan orang. Dia mesti ada dalil nas yang disebut di dalam syarak. Wallahu alam, aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.